Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di muka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir musyawarah masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Tuan Haji Muhammad Fasiah bin Haji Muhammad Fakih. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dibertua. Bunga manggar hias di tangkai buat menyambut kedatangan menantu. Beban tugas guru ingin dirungkai. Soalan saya nombor 1. Ya, sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada sahabat berenam yang bertanya soalan yang berkaitan dengan tanggungjawab Kementerian Pendidikan untuk bagaimana langkah-langkah diambil untuk mengurangkan bebanan kerja luar hakiki guru sebagai pendidik. Datuk Yang di-Pertua, terdapat 4 pertanyaan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini menyentuh tentang beban tugas guru. Pertanyaan tersebut daripada Yang Berhormat Sahabat Benam 26 Oktober, Yang Berhormat Bacok 27 Oktober, Yang Berhormat Lipis 27 Oktober dan Yang Berhormat Tanah Merah 3 Disember. Oleh kerana isu yang dibangkitkan ini berkaitan antara satu sama lain, izinkan saya menjawab ke semua pertanyaan tersebut secara serentak. Sila. Datuk Yang di-Pertua menyentuh tentang beban tugas guru ini. Ia telah lama sebenarnya diperkatakan. Malah kajian-kajian yang ditunjukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula dari tahun 2006, 2010, 2012 dan 2015, dan juga inisiatif NBOS, iaitu National Blue Ocean Strategy yang ke-8, serta laporan kebangsaan pemeriksaan sekolah 2015 telah menemukan pelbagai perkara yang dirumuskan sebagai punca wujudnya beban tugas guru. Justru itu kenyataan saya pada 31 Julai 2015, sebaik saya menarajui kementerian ini, langkah pertama adalah untuk meneruskan usaha bagi menangani beban tugas guru. Dapatan dari beberapa kajian Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan beban tugas guru ini membawa maksud pelbagai tugas yang rencam yang dilakukan oleh guru sehingga menjejaskan masa berkualiti bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta amalan profesionalisme keguruan. Antaranya melaksanakan tugas
iaitu selain dari melaksanakan tugas mereka di bilik darjah, guru juga perlu melaksanakan pelbagai tugas khas seperti urusan data, perpustakaan, warden, guru kelas, guru disiplin, guru SBBT, setiausaha PIBG, setiausaha peperiksaan, setiausaha co-curriculum, penyelaras ICT, dan kerja-kerja perkeranian. Guru juga terlibat dalam pelbagai aktiviti agensi lain yang sebahagiannya tidak berkaitan langsung dengan tugas utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesemua tugas ini telah menyumbang kepada kerecaman tugas guru di sekolah. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan perkeliling perkhidmatan yang berkuat kuasa, tugas guru merangkumi 7 aspek utama, iaitu kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, termasuk pentafsiran, co-curriculum, sukan dan permainan, kelab dan persatuan, dan badan beruniform, pengurusan haiwan murid yang berkaitan dengan keselamatan, kebajikan, kesihatan, bina insan, sistem maklumat murid, koperasi dan lawatan, pengurusan pejabat dan pentadbiran serta kewangan, pembangunan fizikal, pembangunan staf, dan yang akhirnya adalah hubungan komuniti, hubungan dengan masyarakat. Ingin saya jelaskan di sini, berdasarkan tugas-tugas yang dinyatakan tadi, masa yang digunakan oleh seorang guru dalam aspek kurikulum sahaja purata adalah 48 jam seminggu. Jumlah tersebut tidak mengambil kira masa aktiviti co-curriculum 2 hingga 6 jam seminggu dan pengurusan haiwan murid purata 6 jam. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kajian Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2015 berkaitan dengan beban tugas guru mendapati secara puratanya 56 jam seminggu digunakan untuk tugas hakiki, dan purata tugas guru dalam seminggu konsisten antara 56 jam hingga 66 jam seminggu. Sehubungan dengan itu, saya akan memastikan langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan bagi menangani beban tugas guru dipantau dan dilaksanakan sepenuhnya. Yang pertamanya, memastikan pengurusan di peringkat kementerian, negeri, daerah dan sekolah memahami dan mematuhi semua perkeliling serta surat siaran berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Ini maksud saya, kita mesti mematuhi perkeliling-perkeliling yang sedia ada, yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Yang keduanya, mengurangkan amalan penyediaan sambutan yang berlebih-lebihan, khususnya di peringkat sekolah, sehingga menjejaskan masa pengajaran dan pembelajaran. Ada setengah-setengah sekolah sekarang ni telah mengambil inisiatif, misalnya menyambut tetamu di sekolah tidak lagi dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh PIBG sekolah. Maknanya ibu bapa yang secara langsung mengambil bahagian untuk membuat aktiviti sambutan tetamu di sekolah. Yang ketiganya adalah kepimpinan sekolah yang berkesan, yang diperkasakan, dan sekarang ini ada satu program yang dikenali sebagai National Professional Qualification for Educational Leaders, NPQEL, yang telah diperkenalkan dan bagi pemimpin-pemimpin sekolah ataupun yang akan menjadi pengetua dan guru besar mesti ke NPQEL yang diadakan di Institut Amiruddin Baki, IAB. Yang keempatnya adalah memastikan pemantauan amalan melindungi masa instruksional dilaksanakan sewajarnya. Dan yang akhir sekali adalah memperkasaan pengintegrasian data melalui inisiatif single sign-on. Langkah ini akan memastikan guru-guru tidak perlu menggunakan pelbagai sistem untuk merekod data. Di samping itu, strategi Lautan Biru Kebangsaan juga telah memfokus untuk menenangi isu beban tugas guru di Teachers Administrative Workload dengan izin melalui inisiatif
repositioning of teachers core duties dengan izin yang dirintis pada masa ini di Melaka dan di Kedah akan diperluaskan. Seperti yang dibangkitkan oleh YB Bacok, langkah kerajaan menempatkan pembantu guru ini sangat membantu meringankan beban guru. Secara keseluruhannya, pelaksanaan rintis ini telah berjaya mengurangkan beban tugas guru dalam skop kerja perkeranian dan teknikal ICT daripada purata 3 jam hingga 7.4 jam seminggu, bergantung kepada jenis tugas khas yang dipegang oleh guru. Pengurangan beban tugas yang tiada kaitan dengan tugas hakiki guru ini telah mengembalikan kefungsian dan profesionalisme guru. Sehubungan itu adalah wajar program dapat diperluaskan ke seluruh negara. Namun, pelaksanaannya bergantung kepada kemampuan keuangan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Dipertua. Ya, jemput sahabat berenam. Terima kasih kepada Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Hormat Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Dan saya memang sangat akur. Dan apa yang telah disebutkan oleh Yang Hormat Menteri, tugas-tugas itu memang saya telah jalankan semasa saya menjadi guru selama 20 tahun dan di Pejabat Pelajaran Daerah selama 13 tahun. Jadi saya berkhidmat di Kementerian Pelajaran selama 33 tahun. Dan saya memahami tugas-tugas itu. Dan tugas-tugas yang dijalankan di sekolah memang saya telah jalankan dan saya rasa rakan-rakan guru di seluruh Malaysia telah menjalankan tugas itu. Tapi cuma Yang Hormat Menteri, ada beberapa perkara yang kita perlu halusi dan kita lihat, ya. Sedangkan memandangkan pembelajaran abad ini ialah memerlukan pengurusan pendidikan secara online dan rata-rata guru telah menjelaskan tentang apa yang dikatakan aplikasi pengkalan data murid SPS dan sistem pengurusan sekolah SAP atau sistem analisis peperiksaan dan lain-lain memerlukan talian internet yang perlu mencapaikan internet yang luas. Jadi saya mengharapkan kepada Kementerian Pendidikan ataupun bahagian komunikasi supaya mengambil berat tentang sistem talian online ini kerana rata-rata. Dan saya pernah berpengalaman mengurus tentang talian ini dalam bidang peperiksaan. Kerana saya dulu masa di Pejabat Pelajaran Daerah dan di sekolah saya menguruskan bahagian ini. Dan saya lihat kadang-kadang ada setengah guru apabila nak mencapai talian internet ini sehingga pakai pukul 12 malam pagi kerana apa yang dibekalkan oleh sekolah itu. Jadi soalannya iaitu apakah tindakan kementerian pelajaran mengambil tindakan yang perlu untuk meluaskan lagi pencapaian internet di sekolah. Sekian, terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada sahabat Benam yang bertanya mengenai dengan soalan tambahan. Yang pertamanya saya ingin menyatakan di sini bahawa rakan-rakan guru yang di luar sana sememangnya telah memikul semua tanggungjawab yang saya sebut dalam soalan tadi. Dan mereka telah membuat kerja bukan saja dalam kerja hakiki yang disebut, tapi juga kerja yang berkaitan dengan perkeranian yang disebut oleh sahabat Benam. Jadi sebab itu sukalah saya sebut bahawa pada masa dahulu kerja-kerja perguruan ini, kerja-kerja seorang guru ni dia lebih kepada manual. Dia kena buat juga dulu, dia kena tulis buku rekod pengajaran dan pembelajaran yang nak diajar. Tapi sekarang ni telah diubah sistem tu daripada rekod manual ini kepada online sistem ataupun kepada digital dan juga internet. Maka pada waktu ini ada satu perkara yang sememangnya menjadi kerunsingan semua pihak kerana capaian internet yang ada di sekolah. Ingin saya jelaskan di sini bahawa dalam capaian internet yang ada di sekolah ni, kita sebenarnya sekolah ni terbahagi kepada 6 komponen kedudukan geografi. Satu dipanggil kawasan bandar ataupun urban area. Yang keduanya adalah kawasan pinggir bandar, suburban. Yang ketiganya adalah luar bandar. Tapi ada satu lagi selain daripada luar bandar ni adalah kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman, kawasan interior ni,
ada 3 lagi di interior ini dipanggil pedalaman 1, pedalaman 2 dan pedalaman 3. Dan pedalaman 1, 2 dan 3 ini kebanyakannya ada di wilayah Sarawak dan Sabah, dan ada juga negeri-negeri di Semenanjung ni yang termasuk dalam P1, P2, pedalaman 1 dan pedalaman 2. Jadi dalam bila kita letakkan dari segi geografinya, kita faham bahawa di mana capaian internet yang lebih berbanding dengan satu tempat. Sudah pastilah capaian internet yang terbesar adalah di kawasan bandar dan kawasan pinggir bandar dan akhirnya keluar bandar. Jadi sekarang ni tanggungjawab kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan, adalah untuk melihat bagaimana kita boleh mempertingkatkan capaian internet yang menjadi faktor penyumbang antaranya kepada beban tugas guru ini, dan terutamanya di kawasan luar bandar. Untuk tujuan ini, saya ingin memberi maklumat kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa kita akan meneruskan usaha-usaha untuk bekalan talian internet melalui internet service provider ni. Dan sekarang ini boleh saya sebut bahawa ada 6,688 buah sekolah telah dibekalkan dengan kemudahan akses internet. Dan pemasangan teknologi berkelajuan tinggi 4G bergantung kepada pembinaan menara komunikasi, satu brace yang memerlukan juga kelulusan pihak berkuasa tempatan. Dan saya berharap bahawa dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, dalam 5 tahun daripada sekarang ini, dapat kita secara berperingkat dapat menyelesaikan hal yang berkaitan dengan kelajuan internet, khususnya yang disebut oleh sahabat berenam tadi di luar bandar. Dan dengan harapan itu, mudah-mudahannya kita akan dapat melihat bahawa beban tugas guru yang termasuk dalam komponen yang berkaitan dengan capaian internet ini dapat kita atasi. Terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Terima kasih Datuk Speaker. Walaupun skim terhadap guru ni kita lihat agak baik, tetapi ini bukanlah satu bentuk kepuasan yang ada kepada guru walaupun gaji skim mereka baik. Tapi yang pentingnya ialah kepuasan untuk mereka berkhidmat dan bekerja, terutama di dalam soal pengendalian mereka ataupun untuk melaksanakan PMP di dalam kelas masing-masing. Jadi persoalan saya, kerana setiap kali tukar menteri, kadang-kadang bertukar pula dasar dan juga pendekatan, sehingga guru-guru yang menimbulkan bebanan. Persoalan saya ialah, ada atau tidak satu piawai standard yang diletakkan oleh kementerian untuk memastikan supaya ada tahap. Misal kita katakan dalam tahap pelaksanaan di 5 tahun ataupun 10 tahun yang dilaksanakan di peringkat sekolah-sekolah ataupun oleh guru-guru, supaya ia tidak menimbulkan kecelaruan dan kesusahan di pihak guru. Terima kasih, Menteri. Ya, sila Menteri. Terima kasih pada Bukit Gantang yang telah mengukakan soalan mengenai dengan skim guru, kepuasan dan juga dasar. Saya ingin menyebut di Dewan Yang Mulia ini bahawa yang pertamanya adalah mengenai dengan saya sedar bahawa salah satunya bukan saja dalam perkhidmatan perguruan, tapi dalam perkhidmatan apa juga, walaupun barangkali gaji yang tinggi, tapi kalau kita tidak rasa puas, ada kepuasan untuk bertugas tu, kita akan menghadapi masalah. Jadi dalam perkhidmatan perguruan ni, salah satu komponen yang telah diletakkan adalah untuk melihat bagaimana skim gaji diberi kepada guru yang berasas kepada time base dengan izin. Itu dah ada satu daripada kesungguhan kerajaan melihat bagaimana nak membantu
perkhidmatan perguruan ini menjadi satu perkhidmatan yang berada di barisan hadapan. Yang keduanya berkaitan dengan disebut oleh Yang Muhammad Bukit Gantang tadi, dasar pendidikan ini adalah dasar pendidikan yang jelas, dan sebagai menteri yang baru mengambil alih kementerian, saya dah jelaskan di awal-awal pengucapan saya apabila mengambil alih kementerian ini bahawa kita tidak akan mengubah apa-apa dasar yang sedia ada. Apa yang kita buat adalah untuk penambahbaikan saja kepada sistem yang sedia ada. Dan saya kira bahawa dasar yang sedia ada adalah dasar yang sememangnya dasar yang telah melangkaui keupayaan masyarakat untuk mengambil tanggungjawab bersama untuk membantu bagi mendapat anak-anak kita mendapat pencapaian pendidikan yang terbaik. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kalau ada pun nanti yang kita nak buat adalah kita membuat penambahbaikan. Contohnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Melayu, pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah-sekolah, dan kita sedar bahawa di samping itu juga kita juga bukan saja memerlukan guru-guru yang profesional, guru-guru yang terlatih, tetapi kita juga memerlukan para pentadbir sekolah ataupun pemimpin sekolah sebagai pengetua dan guru besar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Ini juga adalah termasuk dalam komponen untuk meletakkan bahawa bukan saja dasar itu yang diutamakan, tetapi dari segi pelaksanaan kepada dasar yang sedia ada. Dan kalau pelaksanaan ini dapat disempurnakan dengan baik dan mempunyai kualiti kepimpinan perguruan yang baik di bandar dan di luar bandar, saya yakin bahawa kita mampu sebenarnya untuk mencapai dasar yang telah kita adakan selama ini. Terima kasih. Ya, Lembah Pantai. Terima kasih Attorney Pertua di atas peluang soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menyatakan di sini lanjutan daripada jawapan Yang Berhormat. Kita sedar Bank Dunia sendiri telah membuat kajian terhadap sistem pendidikan Malaysia dan didapati kebanyakan keputusan itu terlalu berpusat di peringkat kementerian sehingga agak lama sebelum perintihan guru didengari. Now, berkait dengan jawatan kuasa kaji beban guru tadi yang Berhormat sebut, disebut juga antara penyelesaian iaitu projek rintis pelaksanaan pembantu guru grade 6, grade N17 ini telah didapati meringankan beban bagi semua guru-guru yang juga pegawai kerajaan grade 41. Jadi persoalan saya, di manakah komitmen kementerian, di mana sudah terang lagi bersuluh, jelas bahawa projek rintis ini memang membantu meringankan beban guru. Jawatan kuasa pun dah lama buat kerja. Di manakah komitmen di mana dalam belanjawan kali ini akan dilaksanakan secara menyeluruh bagi bidang pendidikan. Saya fikir tidak akan ada perbezaan di mana-mana pihak untuk memastikan pendidikan diutamakan dan bukannya projek-projek mega seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Mohon komitmen Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Lembah Pantai atas soalan. Saya ingat mengenai dengan belanjawan ni dia telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi ada hal yang berkaitan dengan bukan semua di bawah Kementerian Pendidikan, jadi ada perkara-perkara yang daripada kementerian-kementerian lain dan agensi-agensi yang lain. Sukalah saya menyebut di sini bahawa ini kajian yang dibuat ini ataupun rintis yang dibuat ini adalah atas usaha kerajaan untuk melihat beban tugas guru, dan ini ada sebuah jawatan kuasa yang telah membuat kajian ini yang diletakkan di bawah strategi lautan biru kebangsaan yang ke-8, dan fokusnya adalah untuk melihat mengenai dengan bagaimana boleh mengatasi beban tugas guru. Saya sebut tadi rintis telah dibuat di Melaka dan Kedah, dan rintis ini telah dilaporkan semula untuk
kendalikan oleh kementerian. Dan pada peringkat ini kita telah melihat bagaimana kita boleh meneruskan, bukan saja rintis, tapi meneruskan projek ini di negeri-negeri yang lain. Dan untuk tujuan itu kita mestilah menyediakan satu, bukan saja dari segi jumlah jawatan yang perlu untuk diselesaikan oleh pihak JPA, tapi juga kita memerlukan sejumlah peruntukan keuangan secara berpanjangan bila kita nak buat ini. Sebab tu bila kita masuk pada fasa yang kedua ni, kita sedang melihat bagaimana boleh dilaksanakan di negeri lain secara yang berskala lebih besar, berasaskan kepada keputusan akan dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan buat kelulusan keuangan daripada Kementerian Keuangan. Terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Johari bin Abdul. Ya. Terus speaker soalan yang kedua. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Selamat pagi, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Sungai Petani atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, stevia, nama saintifik Stevia rebaudiana juga dipanggil sweet honey leaf, berasal dari Paraguay, Amerika Selatan. Stevia merupakan sumber pemanis semula jadi dan mempunyai faedah kepada kesihatan yang lebih baik berbanding dengan gula kerana tidak mengandungi kalori, tidak memberi komplikasi kepada pesakit diabetes, berupaya mengurangkan berat badan, tidak menyebabkan kerosakan gigi dan tidak menyebabkan kesan sampingan. Sehingga ini belum ada satu perengkaan rasmi mengenai keluasan tanaman stevia di Malaysia. Memandangkan tanaman ini boleh dikategorikan sebagai tanaman yang baru diperkenalkan dan masih dalam peringkat penyelidikan, walau bagaimanapun terdapat syarikat-syarikat yang telah mengusahakan secara komersial bagi tujuan makanan tambahan untuk kesihatan. Namun demikian adalah dianggarkan keluasan tanaman stevia di Malaysia hanya sekitar 50 ke 60 hektar sahaja dan kebanyakannya ditanam di Pahang, Selangor dan Perak. Hasil penyelidikan yang dilaksanakan juga menunjukkan terdapat kekangan untuk menanam stevia di Malaysia berdasarkan faktor berikut. Jangka masa siang yang kurang dari 13 jam di negara ini telah mendorong stevia berbunga terlalu awal. Pembungaan terlalu awal ini tidak membolehkan penurunan hasil dan pemanis yang tinggi. Apabila berbunga awal, kutipan daun perlu dilakukan sebelum bunga berkembang sepenuhnya bagi mengekalkan tahap kemanisan dan dalam daun. Kutipan awal ini juga menyebabkan pusingan kutipan hasil menjadi kerap sehingga 10 atau sampai 12 kali setahun, yang akan meningkatkan kos pengeluaran dan menjadikan penanaman stevia tidak kompetitif dari segi kos. Di iklim hawa sederhana, kutipan hanya dilakukan hanya 1 atau 2 kali sahaja setiap kali penanaman. Kedua, kandungan bahan pemanis dan daun stevia didapati rendah berbanding kandungan pemanis di kawasan asal akibat kutipan hasil yang awal. Ketiga, pada masa ini varietas stevia yang sesuai masih belum ditemui, sungguh pun 6 aksesi berpotensi telah disenarai pendekkan daripada 68 aksesi yang dibawa masuk dari seluruh dunia. Justru itu, promosi tanaman stevia sebagai tanaman komersial yang boleh dijadikan industri bahan pengganti gula di negara ini belum dapat dipergiatkan dan masih dalam peringkat penyelidikan. Potensi untuk mengkomersialkan tanaman stevia perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu teknikal dan ekonomi. Dari segi teknikal, tanaman ini boleh diusahakan di Malaysia, namun begitu aras pemanisnya adalah rendah daripada yang diperolehi dari sumber luar negara. Dari segi ekonomi pula, tanaman stevia di negara ini memerlukan tenaga buruh dan kos yang tinggi, terutamanya untuk operasi mengutip hasil.
Namun tanaman berkenaan boleh diusahakan bagi tujuan pemasaran bahan herba atau dijadikan makanan tambahan dalam makanan dan minuman kesehatan. Terima kasih. Ya, Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Mas Gading, sahabat saya yang telah dilantik menjadi Timbalan Menteri. Gaya cakap tu macam kualiti menteri dah, Speaker. InsyaAllah. Datuk Speaker, pada tahun 2013, Kementerian Kesihatan menyebut bahawa terdapat 2.6 million, bukan bilion, million pesakit-pesakit diabetik di Malaysia. Dan pada tahun 2015, tahun ini saja, kita telah pun melepasi jumlah itu dan dijangkakan 3.1 million mereka yang telah pun mendapat penyakit diabetik. Dan negara membelanjakan, Datuk Speaker, lebih daripada 1 bilion untuk merawati mereka yang sakit diabetik. Jadi soalan tambahan saya kepada Menteri ialah, sementara kita masih lagi pemegang rekod untuk orang yang sakit diabetik di Asia Tenggara, saya rasa sedia harus diberikan perhatian walaupun terdapat kekangan-kekangan, tetapi saya rasa kementerian mempunyai banyak institusi-institusi untuk melihat bagaimanakah produktiviti dan juga kualiti sedia ini boleh diperbaiki, kerana pernah kita waktu dulu pun padi kita ada masalah, ya, tetapi kita telah pun membuat bidikan dan sebagainya. Akhirnya sekarang kita boleh tanam padi dalam keadaan yang bukan saja kualiti baik, tetapi juga mempunyai jangka masa yang cepat dan juga luas ditanam di Malaysia. Sebab itu Datuk Speaker, saya rasa Paraguay ataupun Brazil, malah Jepun dan China juga menanam stevia sekarang ni, kerana ianya menjadi alternatif kepada gula. Jadi saya rasa kerajaan harus melihat, khususnya kementerian, menteri baru ni harus melihat bahawa ini ialah alternatif kepada gula yang bukan saja boleh menyelesaikan masalah bekalan, tetapi masalah diabetik yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, kerana kita masih lagi pemegang rekod diabetik yang paling tinggi di Asia Tenggara. Terima kasih Datuk Speaker. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada Sungai Petani kerana begitu prihatin dengan pesakit-pesakit diabetik. Kerajaan memang mengambil kira perkara ini dan kita akan intensify lagi dengan izin, intensify penyelidik supaya satu hari nanti kita dapat variety yang boleh ditanam di negara kita yang dapat mengeluarkan hasil yang cukup banyak manisnya juga, dan juga dengan kos yang kurang, ya. Dan kita menggarap pengguna-pengguna juga untuk membelilah produk-produk stevia ini yang sekarang ada secara online, ada juga stokis-stokis di negara kita, dan ada perusahaan atau syarikat yang telah mengimport bahan stevia ini di dalam bentuk liquid untuk digunakan di Malaysia dan dipasarkan di Malaysia. Jadi kita haraplah orang-orang yang ada penyakit diabetik dapat membelilah dari stokis-stokis yang sudah ada di negara ini. Sekian, terima kasih. Ya, Parit. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan. Tanaman herba sebagai pengubatan telah semakin popular di negara ini untuk mengobati berbagai-bagai penyakit. Soalan saya ialah, apakah tindakan kerajaan untuk menggalakkan penanaman tanaman herba bagi tujuan perubatan pada masa hadapan? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih atas soalan. Kementerian ada beberapa program untuk menggalakkan petani-petani kita menanam herba, ya. Dan pada setakat sekarang ini pun industri herba kita sedang meningkat, dan kita akan mempergiatkan lagi aktiviti dan program-program untuk menolong petani-petani kita untuk menanam herba, macam-macam herba, untuk menggerakkan menanam herba supaya industri ini akan berkembang lagi. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker, sebelum saya mengutarakan soalan ini, saya mengalu-alukan kehadiran pemimpin masyarakat kawasan Parlimen Kota Semarahan. Dewan Parlimen. Sarapan pagi roti mentega, soalan saya nombor 3. Sila Menteri. Yang berhormat Datuk Speaker, usaha-usaha telah diambil untuk mempertingkatkan keupayaan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia melalui langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, JPAM telah dilantik sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara di peringkat pusat, negeri dan daerah. Maka dengan itu persiapan fasa sebelum, semasa dan selepas suatu bencana akan dilakukan secara bersama dengan agensi-agensi berkaitan. Dalam sekretariat ini dilaksanakan oleh Majlis Keselamatan Negara di semua peringkat pada masa yang lepas. Selaras dengan peranan JPAM dalam fasa sebelum, semasa dan selepas suatu bencana, JPAM telah dan akan menggerakkan penubuhan dan pengaktifan pasukan tindak bala kecemasan pertahanan awam komuniti ataupun Civil Defence Emergency Response Team di peringkat komuniti di lokasi-lokasi yang dikenal pasti berisiko bagi memastikan tindak balas semasa menghadapi suatu situasi bencana dapat ditangani dengan segera. Pasukan SIDAT dilatih oleh pegawai JPAM dan terdiri daripada pemimpin dan penduduk setempat yang berperanan memantau, memberi maklumat kepada JPAM atau pihak berkuasa yang lain dan memberi bantuan awal sekiranya berlaku bencana di kawasan yang didiami. Yang ketiganya, penempatan semula ataupun redeployment pegawai-pegawai ke kawasan yang berisiko tinggi bagi meningkatkan lagi tahap penyampaian perkhidmatan JPAM. Kita juga akan membuat pengambilan pegawai-pegawai kontrak dan sementara bagi tujuan untuk mengisi kekosongan atau menampung kekurangan pegawai di pejabat-pejabat JPAM. Kita juga bercadang untuk melantik bekas anggota Kosiswa Pertahanan Awam, Kosispa, yang terpilih, yang berkemahiran dan telah menamatkan pengajian yang belum mempunyai pekerjaan untuk membantu pengurusan dan pentadbiran di pejabat-pejabat JPAM. Dan kita juga sedang mempertingkatkan penyelarasan logistik dan juga aset serta sistem amanan awam Public Warning System JPAM bagi memastikan bantuan bencana yang disampaikan lebih berkesan. Terima kasih. Ya, Sepitang. Terima kasih Yang Hormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Kita ucapkan tanya kepada JPAM yang diangkat menjadi APM, APM. Dan sekali kepada Menteri, tanya. Soalan saya ialah sejauh manakah kebajikan anggota JPAM ini ataupun APM ini diberikan perhatian yang serius, terutama sekali apabila anggota ini bertugas siang malam dan bencana berlaku tanpa tiba-tiba, bukan sekadar di darat, di laut, termasuk juga di udara. Dan yang paling jelas ialah apabila berlakunya peristiwa rekahan atau letupan di Gunung Kinabalu yang tiba-tiba malim gunung muncul dan banyak insentif diberikan. Tetapi apakah insentif yang boleh diberi kepada anggota JPAM ini yang mereka ini bertungkus-lumus dalam keadaan yang darurat seperti banjir yang telah lalu? Dan sejauh manakah anggota APM ini diberikan kelengkapan mungkin helikopter, bot-bot yang segera, ataupun barangkali apakah APM ini akan diberi peranan dalam memberikan dalam misi bantuan luar negara? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk, ini betul. Saya juga ingin mengalu-alukan di samping kota Semarahan, puak-puak daripada Perlis semua.
Sebab mereka daripada Jabatan Agama yang terdiri daripada 3 parlimen. Selamat datang ke parlimen yang mulia ini. Sebenarnya bukan APAM, APM. Kita ada Angkatan Tentera Malaysia, kita ada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi pendeknya ialah APM. Tapi kalau nak kata APAM itu ialah, saya dah beritahu kepada pemberita janganlah sebut APAM. Sebab ketua pengarahnya ialah Datuk Zaitun sekarang ni. Datuk Yang Dipertua, saya terima kasih kerana Yang Berhormat prihatin kepada kebajikan anggota JPAM. Sekarang ni masih JPAM. Bila datang parlimen nanti kita akan ubah jadi APM. Untuk bertanya Yang Berhormat, anggota sukarelawan JPAM ini, dia mendapat elang sama seperti rela dan juga bomba sukarela kalau sekiranya mereka bertugas. Jadi prihatin kepada Yang Berhormat ni mestilah direalisasikan dalam bentuk cadangan-cadangan untuk meningkatkan allowance allowance yang kita bayar, allowance ikut jam yang kita bayar tu, kalau kita tingkatkan, jadi kita kena tingkat untuk semua. Untuk pertama Yang Berhormat, kita mempunyai anggota tetap dan kita mempunyai anggota sukarela. Kita mempunyai 855,000 anggota sukarela. Kita ada lebih daripada 3 juta orang anggota rela. Jadi kalau sekiranya kita ingin tingkatkan jumlah bayaran jam kepada mereka, dianya akan melibatkan implikasi kewangan yang agak besar. Berhubung dengan kebajikan mereka, jadi Yang Berhormat, saya nak beritahu sebahagian besar dari Yang Berhormat ini akan dilantik untuk menjadi mungkin ketua, mungkin penyelaras anggota sukarela di peringkat komuniti yang sekarang kita sedang buat dengan hebatnya di seluruh negara. Besok kita akan lancarkan di Sabah. Jadi Yang Berhormat mengetahui bagaimana kita nak gerakkan sukarelawan. Ini sukarelawan. Sukarelawan ni pula ada 2, satu yang menguasai JPAM ataupun lain badan beruniform. Yang keduanya orang ramai yang juga bersukarela untuk memberi pertolongan. Jadi perkara-perkara lain yang sedang dipikirkan ialah berhubung dengan insurans, dan ini memang merupakan cadangan daripada semua berbagai pihak. Berhubung dengan apa yang patut kita berikan kepada mereka, benda ini akan diputuskan oleh pihak kerajaan. Sebab Yang Berhormat menyebut tentang apa yang berlaku kepada maling gunung, di mana mereka ini sekarang ini menjadi sebagian besarnya masuk sebagai anggota sukarela bomba dan sebagainya adalah sebagai JPAM. Jadi apa yang kita bagi kepada badan beruniform sukarela ni kita bagi sama semuanya. Berhubung dengan aset ini sekarang ni kedudukannya macam ni. Bila kita tubuhkan agensi pengurusan bencana negara, semua sekali aset yang ada sekarang ni diuruskan oleh JPAM. Dulu semua aset ini diuruskan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan Sekretariat Majlis Keselamatan Negara, Sekretariat APBM ni di peringkat negeri dulunya ialah MKN, sekarang ni ialah JPAM. Demikian juga peringkat daerah, kecuali peringkat komuniti akan diuruskan oleh JPAM bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Dan dengan itu aset yang dulunya diuruskan oleh MKN itu sekarang diuruskan oleh JPAM. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita akan tingkatkan jumlah aset. Jadi itu sebab sekarang ni pembelian bot kecil-kecil ni khususnya untuk menggerakkan perpindahan sekiranya berlaku di taman-taman, dan juga pembelian enjin yang berkuasa tinggi. Yang ini akan digunakan di sungai-sungai yang airnya agak deras seperti di Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak dan juga lain-lain lagi. Jadi dari segi persediaan untuk menghadapi bencana, kita telah meningkatkan apa yang kita ada sekarang. Dalam masa yang sama kita memperkenalkan jawatankuasa tindakan di peringkat komuniti. Terima kasih. Ya, Ketua Baru. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dan tahniah kerana masih menjaga JPAM yang tak menjaga Parlimen lagi. Saya ingin merakamkanlah satu ucapan penghargaan kepada JPAM ni, kerana saya lihat sekarang ni JPAM ni telah maju ke depan banyaklah.
berbanding dengan sebelum ini, yang kalau kita tengok tugas mereka ini kadang-kadang tu menyaingi tugas bomba dan penyelamat. Tahniah Yang Berhormat. Dan saya juga melihat bahawa JPAM ini sudah menjadi satu aktiviti di sekolah. Adanya kadet JPAM di sekolah-sekolah yang termasuklah di kawasan sendiri. Kalau ada pertandingan kawat tu sering kali mereka menang kerana baju dia cantik dan sebagainya. Cuma saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, dari segi kurikulum ataupun dari segi latihan yang diberikan oleh JPAM ini kepada sukarelawan, saya ada melawat portal ataupun website JPAM ini. Antara subjek yang diajar di situ ialah menyelamat kecemasan, CPR, rawatan kecemasan, melawan kebakaran kecil. Itu saja bidang yang nampaknya sekarang ni lah. Jadi saya nak tanya, adakah JPAM nak melanjutkan lagi kurikulum ni kepada satu subjek yang sekarang ni cukup kritikal dalam masyarakat, iaitu kaedah atau teknik memujuk orang yang ingin membunuh diri. Sama ada orang tu berpenyakit mental ataupun sekarang ini memang ramai di dalam masyarakat kita, mengikut kajiannya, mereka yang menghadapi tekanan hidup, dikejar oleh alung dan sebagainya, yang cuba membunuh diri. Nampak sekarang ni belum ada lagi satu kaedah ataupun teknik dalam anggota keselamatan atau anggota sukarelawan kita yang ada ditekankan perkara ini, kecuali ada sikit sebanyak dalam bomba dan penyelamat ataupun mungkin doktor yang mengkhususkan dalam bidang psikiatrik dan sebagainya. Jadi cukup, adakah, soalan saya, adakah JPAM berhasrat untuk mengkaji, mengadakan perkara ini dalam latihan mereka? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Speaker, yang pertama sekali, JPAM ni bukan pernah duduk bawah saya. JPAM ni ialah Kementerian Dalam Negeri. Jadi sekarang dipindahkan kepada apa ni, awak ni PAC ya, cakap betul ya. Sekarang telah dipindahkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi sekarang ni diletakkan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Jadi bagi Jabatan Perdana Menteri ini adalah satu perkara yang baru, sebab kita tahu bahawa yang menguruskan soal bantuan di peringkat bawah ni banyak. JPAM, bomba, rela, tentera, polis dan juga lain badan sukarela. Jadi JPAM ni adalah sebahagian daripadanya. Kalau Yang Berhormat kata JPAM bagus, saya nak beritahu semua bagus. Ya. Yang Berhormat Menteri yang jaga bomba ada di belakang, bagus. Dari segi aset pula, sudah pasti mereka lebih bagus bomba, sebab bomba ada helikopter. JPAM tidak ada helikopter. JPAM cuma ada boat kecil dan sebagainya. Tetapi oleh kerana bila disatukan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekarang ni semua sekali agensi ini dicantumkan asetnya. Sekarang kita ada aset udara, sebab APMM ada 6 biji helikopter. Jadi yang dimasukkan dalam usaha untuk membantu menguruskan bencana. Kita ada laut, kita ada darat dan juga kita ada sungai. Jadi agensi ini telah melengkapkan usaha kerajaan untuk menolong, menguruskan bencana dan juga lain-lain lagi. Kemudian saya sebut pasal insurans dari Yang Berhormat. Insurans memang telah ada bagi mereka yang bertugas. Yang ketiganya, Yang Berhormat sebut dalam itu disebut perkara-perkara yang diajar dalam kurikulum JPAM. Kita dah masukkan banyak dalam perkara ni, termasuk apa yang Berhormat sebutkan tadi juga dimasukkan, sebab dalam Agensi Pengurusan Bencana Negara yang saya akan keluarkan SOP dalam minggu ini ya, yang Berhormat akan tengok bahawa dalam APBM ni, Marcos dia terdiri daripada pelbagai unit kesihatan yang terdiri daripada doktor, daripada pangkat Jusabi sampai ke bawah. Kemudian kita ada unit infrastruktur yang terdiri daripada Jurutera, daripada B juga sampai ke bawah. Ini unit ni agak besar. Sudah pasti kurikulum yang Berhormat sebutkan itu akan dimasukkan dari masa ke semasa di mana yang perlu,
Dan yang kedua yang saya nak masukkan di sini bahawa kita juga masukkan tajuk bina insan, di mana aspek keagamaan ini tidak dimasukkan di sini, tapi sekarang dimasukkan untuk membolehkan pegawai-pegawai kita, bukan saja JPAM, termasuk juga anggota penyelamat yang lain, supaya menggerakkan bina insan, aspek-aspek keagamaan di tempat perpindahan banjir. Kita tengok banyak di tempat-tempat banjir ini, orang bila sudah ditimpa bencana ini, dia berada dalam keadaan resah, letih dan sebagainya. Banyak yang tidak menunaikan solat. Jadi yang ini kita masukkan salah satu daripada aspek di mana walaupun kita berpindah di mana pun, benda-benda utama kehidupan ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita akan pastikan supaya anggota kita, kalau sekiranya tidak ada orang, dalam bahasa pendeknya dia boleh jadi imam lah. Jadi yang Berhormat Kota Baru pernah jadi imam. Tetapi di sini kalau tidak ada orang masa banjir, yang Berhormat ataupun mana-mana pihak, saya sendiri pun boleh jadi imam, lebih kurang macam tu. Jadi kita akan masukkan apa saja perkara-perkara yang boleh membantu mereka untuk menjadi penyelamat. Pada masa sekarang ni, apa yang Berhormat sebutkan tu, banyak jabatan yang ada anggota untuk memujuk orang bunuh diri, termasuk pihak polis, pihak kebajikan, pihak sekolah, yang ni dan juga Kementerian Kesihatan. Jadi kalau berlaku perkara tersebut, kita ada pelbagai pendekatan yang kita akan buat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, saya jemput Tuan Chong Cheng Jen. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya soalan 4. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Ketua, jumlah pekerja asing yang memegang pas lawatan kerja sementara atau dengan singkat PLKS yang masih sah dan aktif di Sarawak sehingga 30 September 2015 adalah seramai 150.927 orang. Jumlah ini mewakili pekerja asing yang digaji secara sah dan dikeluarkan pas lawatan kerja sementara oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Pecahan pemegang PLKS bagi negeri Sarawak mengikut sektor seperti yang dikenaki bagi tempoh sehingga 30 September 2015 adalah seperti berikut. Sektor peladangan 69.666, perkilangan 33.751, pembinaan 26.260, perkhidmatan 10.621, pertanian 6.644 dan pembantu rumah 3.985. Jadi jumlahnya 150.927 orang. Mengenai statistik pendatang asing tanpa izin parti, kementerian ini tidak mempunyai rekod yang khusus, memandangkan sehingga kini rekod yang dimiliki oleh Jabatan Imigresen Malaysia adalah berdasarkan pas yang dikeluarkan kepada pekerja asing yang bekerja di negara ini, yaitu pas lawatan kerja sementara. Di negeri Sarawak, seramai 1.514 orang sehingga 25 Oktober ini. Parti yang telah ditangkap dan terdiri daripada 1.237 orang lelaki dan 156 orang perempuan dewasa serta 30 orang kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Ya, Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan saya, kita ada ramai pekerja asing yang bekerja di Sarawak secara buruh mudah, cheap labor. Angka yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah lebih kurang 150,000. Pada masa yang sama, kita juga ada ramai anak-anak Sarawak pemuda-pemudi, khususnya daripada kaum Dayak yang pergi berhijrah ke Johor dan Selangor, bekerja sebagai cheap labor as well, buruh murah juga. Oleh itu, soalan saya adalah, adakah kerajaan berhasrat supaya
mengurangkan permit untuk mengimportkan pekerja asing, khususnya dalam bidang peladangan dan perkilangan, supaya pengusaha itu pemilik peladang itu dan kilang-kilang itu diberi paksaan sikit tekanan supaya mereka untuk mengupayi anak-anak Sarawak dengan gaji yang lebih tinggi untuk mengelakkan penghijraan anak-anak muda daripada Sarawak untuk bersusah payah bekerja di Johor dan Selangor, dan untuk mendapat rezeki yang begitu kurang, bukan lumayan juga. Adakah kerajaan ada hasrat, ada cadangan untuk mengurangkan permit pekerja asing, khususnya dalam bidang peladangan dan perkilangan? Sekian soalan saya. Ya, sila Menteri. Terima kasih Bandar Kuching. Seperti yang Mas sudah maklum, penduduk Sarawak tak berapa minat untuk kerja-kerja buruh atau kerja buruh dalam peladangan, perkilangan dan sebagainya. Jadi sudah pasti mereka akan berjerah dan bekerja di Johor ataupun Selangor untuk menjara hidup. Dan mengenai cadangan untuk mengurangkan Pak Menteri, bukan mereka tidak berminat bekerja dalam perkilangan, tetapi upaya bayar terlalu kurang. ya, Mereka pergi ke Johor pun bekerja dalam perkilangan. itu saya katakan, mereka tak minat. Bagaimana yang nak paksa mereka nak bertugas ataupun mencari kerja di peladangan yang ada di Sarawak? Tak, sebenarnya kita tidak boleh mengurangkan pas lawatan kerja ataupun sambil kerja. Ini terpulang pada majikan yang mohon. Kalau tak ada orang ambil kerja di situ, mereka akan iklankan kekosongan dan mereka akan mohon untuk Jabatan Immigration untuk mengeluarkan pas. Ya, si Buti. Terima kasih kepada Tuan Ketua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita tahu di negeri Sarawak memang banyak pendatang haram dan hanya diberi ada permit kerja 1,514 lebih kurang, dan banyak lagi pendatang haram yang tanpa permit di Sarawak. Kita berterima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak kerana Yang Amat Ketua Menteri mengarahkan pihak Immigration untuk memantau kemasukan di sempadan-sempadan negeri Sarawak. Jadi yang saya nak tanya di sini, Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah Kementerian Yang Berhormat dapat benar-benar menjaga di sempadan-sempadan seluruh negeri Sarawak untuk memantau kemasukan mereka ini supaya tidak ramai yang bekerja dengan tanpa permit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sebuti. Sebenarnya pihak Immigration telah menjalankan kerja yang baik. Mereka mengadakan operasi setiap hari untuk mengawal, menjaga, menyelia parti yang masuk negeri Sarawak. Dan seperti yang dikenaki oleh Sebuti, untuk menjaga sempadan kita memang ada pegawai di sana, terutama sekali penggunaan autogate bagi kemasukan warga negara ke Malaysia untuk menjamin keselamatan dokumen di samping melihat identiti warga negara melalui pengecaman cap jari biometrik, supaya dapat memberi peluang kepada pegawai Immigration untuk memberikan lebih perhatian kepada pengusahaan pelawat asing yang berisiko tinggi di pintu-pintu masuk negara, termasuk sempadan kita di Sarawak. Dan saya juga pasti kawalan dan perusahaan di pintu-pintu masuk negara, terutama sekali di Sarawak, meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, latar belakang pengembara, dan penyemakan identiti dengan bekalan data senarai syak jabatan. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Hasbullah bin Osman. Datuk Speaker, boleh satu tambah lagi? Ini soalan penting. Soalan sempadan ni. Sila grid. Soalan grid nombor petatan. Sila grid. Ya. Menteri sila jawab. Greg, apa soalan tadi? Yang ada petua. Oh, soalan.
terdapat dua pertanyaan yang dibangkitkan pada hari ini berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi negara, iaitu oleh Yang Berhormat Gerik, dan juga pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan 2015-2025 pendidikan tinggi oleh atau PPBM-PT oleh Yang Berhormat daripada Kepong. Saya mohon untuk menjawab kedua-dua pertanyaan itu secara serentak, memandangkan isu yang dibangkitkan mempunyai hubung kait antara satu dengan lain. Sila. Untuk makluman ahli yang berhormat, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PT Pendidikan Tinggi ataupun PPM-PT yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 7 April bertahun ini merupakan satu dokumen strategik yang menggariskan hala tuju pendidikan tinggi negara bagi tempoh 10 tahun bermulai tahun ini hingga tahun 2025. Matlamat PPM-PT ialah untuk melahirkan bakat yang didorong oleh nilai dan mentaliti kelas pertama ataupun dengan izin value driven talent with first class mentality melalui 10 lonjakan. Lonjakan pertama ialah untuk melahirkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang, akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan kurikulum yang lebih bersepadu berbanding sebelum ini. Di samping meningkatkan lagi ekosistem untuk pembentukan pembelajaran pembangunan pelajar sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk mentaksir, menilai dan mengukur pelajar-pelajar yang saya katakan tadi yang lebih holistik, berciri keusahawanan dan juga seimbang, Kementerian telah membangunkan satu sistem yang kita panggil sistem purata nilai grade kumulatif bersepadu ataupun ICGPA, Integrated CGPA, yang mana Malaysia menjadi negara pertama di dunia menggunakannya. Integrated CGPA tidak hanya mentaksir pengetahuan ataupun akademik semata-mata, tapi mentaksir atribut yang lain seperti kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, keusahawanan dan juga yang lain-lain. Selain itu, program akademik sarjana muda berbentuk 2+2 ataupun 3+1 turut dilaksanakan bagi memberi persediaan kepada bakal graduan untuk menempuh alam pekerjaan. Katakanlah dalam program akademik 2+2, 2 tahun akan pelajar-pelajar akan di kampus dan 2 tahun lagi pelajar akan belajar di luar kampus. Dari segi praktikal, untuk 3+1, 3 tahun dalam kampus, 1 tahun di luar kampus. Untuk makluman Yang Berhormat Gerik, graduan pada masa hadapan bukan lagi menjadi pencari pekerjaan ataupun job seeker dengan izin, tapi mereka akan berubah menjadi pencipta pekerjaan ataupun job creator. Dalam arti kata lain, pada masa hadapan graduan lepasan institusi pendidikan tinggi tidak lagi hanya bergantung kepada pekerjaan di sektor kerajaan atau swasta semata-mata, tapi mereka berupaya mencipta pekerjaan untuk orang lain. Pertanyaan Yang Berhormat Gerik juga berkaitan dengan profesi pensyarah, tenaga pengajar, penyelidik dan pemimpin akademik serta seperti dinyatakan dalam lonjakan kedua, iaitu kecemerlangan bakat. Melalui usaha ini, langkah-langkah untuk menarik minat, membangun dan mengekal bakat berkualiti tinggi kumpulan ini dilaksanakan melalui pengiktirafan melalui kecemerlangan mereka dalam pelbagai bidang yang diceburi. Program fakulti ketua pegawai eksekutif ataupun CEO fakulti program merupakan satu langkah di mana CEO yang hebat-hebat daripada syarikat yang hebat-hebat seperti Tan Sri Tony Fernandez, Asia, Tan Sri Azman Mokhtar Khazanah, CEO daripada Shell, Samsung, CIMB, Maybank, Huawei, Samsung dan sebagainya, dijadikan
dilantik sebagai adjunct profesor di universiti, dan mereka akan memberi sarahan, bekerjasama dengan pengarah, bekerjasama dengan pensyarah, membantu dan membentuk kurikulum, dan akan lagi menghubungi rapat antara universiti dan juga industri. Lonjakan ke-8 iaitu keunggulan global. Kementerian berhasrat untuk membangunkan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa yang mempunyai ciri tersendiri. Untuk makluman Yang Berhormat Kepung, beberapa langkah telah pun terlaksana dalam menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan, seperti meningkatkan lagi kualiti keseluruhan program akademik dan kepakaran agar dapat menarik pelajar antarabangsa yang cemerlang, serta membangunkan bidang-bidang tujahan ataupun niche area yang akan memberi kelainan berbanding bidang sedia ada. Sebagaimana kita lihat dalam bidang kejuruteraan yang menjadi ramai pilihan pelajar-pelajar asing, USM, UM dan juga UTM adalah mempunyai fakulti bidang kejuruteraan antara yang 100 terbaik di dalam dunia. Dalam bidang persekitaran, USM kedudukannya ialah 31 terbaik dalam dunia. Dalam pengajian pembangunan, UM kedudukan 32 dalam dunia. Dalam bidang pertanian, UPM kedudukan 45 terbaik dalam dunia. Dalam bidang kewangan Islam, URA dan ECF kedudukan nombor 1 dalam dunia. Tak tepuk ini, nombor 1 tak tepuk juga. Dalam pada masa itu, kita juga menambah baik pembelajaran atas talian, di mana kita lihat pengajian MOOCs ataupun Massive Online Open Online Courses. Untuk memastikan ia lebih berkesan, kita menggunakan perkataan bukan MOOCs tapi BOOCs, BOOCS. M Massive diganti dengan B yang menggambarkan makna blended. Untuk menjadikan ia lebih berkesan, ia memastikan kena blended, memastikan lebih banyak interaksi dengan pensyarah dan juga dengan rakan-rakan. Pada masa ini terdapat 113,000 pelajar antarabangsa yang sedang mengikuti pengajian di IPT Malaysia, di mana 30,000 daripadanya merupakan pelajar program sarjana dan juga PhD. Ini bermakna 1/4 daripada pelajar-pelajar luar negara datang ke Malaysia untuk belajar dalam bidang sarjana dan PhD, mengatakan ini pengiktirafan kepada kualiti pendidikan dalam negara kita. Kementerian berharap dengan usaha yang berterusan, Malaysia akan mampu menarik lebih ramai pelajar antarabangsa bagi mencapai inspirasi 250,000 pelajar antarabangsa menjelang tahun 2025 nanti, dan seterusnya merealisasikan hasrat menjadi hub pendidikan pilihan bagi pelajar antarabangsa. Sekian. Ya, Gerik. Terima kasih Tuan Speaker. Tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Besut yang dilantik menjadi Menteri Pengajian Tinggi. Dalam jawapan tadi pun saya ucapkan hutang terima kasih. Ada banyak perkara baru yang kita tidak mengetahui. Satunya ialah ICGPA, yang mana Malaysia merupakan negara pertama di dunia melaksanakannya. Ini merupakan satu perkara yang baru yang akan dilaksanakan oleh kementerian, dan saya berharap supaya Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan lebih lanjut ICGPA supaya ibu bapa juga tahu untuk memastikan anak-anak mereka belajar di universiti. Soalan saya, bagaimanakah kaedah pelaksanaan ICGPA ini? Adakah ia akan dilaksanakan oleh semua institut pendidikan tinggi? Apakah skala dan bagaimana ia mengukur kemahiran yang ada pada pelajar-pelajar? Minta Menteri menjawab. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya sebagaimana yang telah kita katakan di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi, bahawa kita ingin melihat pelajar-pelajar yang lebih berciri holistik, berciri keusahawanan dan juga seimbang. Oleh itu cara penggugurannya juga perlu seimbang. Sebab itu kita menggunakan kaedah spider web, di mana ada 8 domain yang diambil kira. Kalau lihat sini saya nak bentangkan spider web
macam spider web biasa ni, menggunakan kaedah spider web, di mana bukan hanya mengukur kaedah perkembangan akademik semata-mata, tapi juga mengukur ciri-ciri keusahawanan pelajar tersebut, ciri-ciri kepimpinan dia, kemahiran komunikasi pelajar tersebut, tanggungjawab sosial, kemahiran praktikal, kemahiran menyelesaikan masalah dan juga kemahiran mengurus maklumat. Jadi dengan menggunakan 8 domain yang ada ini, pelajar-pelajar akan diberi pemakahan mereka. Kalau sini pelajar ini pengetahuan akademiknya tinggi 3.75, tapi kalau lihat dari segi keusahawanan dia rendah 2.29, dan ia akan dicantumkan dalam satu spider web di mana mereka akan dinilai mengikut kemampuan mereka dalam 8 domain yang tersebut itu. Untuk pelaksanaannya, 5 buah universiti telah dikenal pasti, iaitu UKM, UiTM, UMT, UMK, UMP, kerana perlu merangkumi 5 bentuk universiti, sama ada universiti penyelidik, universiti biasa, universiti MTO dan sebagainya, dan telah bermula pada September yang lalu di semester pertama, di mana 420 orang pelajar terlibat di dalam pelaksanaan di peringkat pertama. Ya, Kepung. Ada Dr. soalan tambahan. Adakah Yang Berhormat sedar dengan dalam gambar masa depan ini, dengan pengurangan peruntukan untuk pendidikan tinggi ini bagai belacan di kerat 2, dan bolehkah Yang Berhormat terangkan bagaimana kita dapat alternatif untuk membina sarang laba-laba yang disebutkan tadinya? Itu Yang Berhormat Kepung, itu sebenarnya masa depan, kerana pergantungan universiti kita terhadap kerajaan terlalu tinggi. Ada di antaranya hampir 95%, yang kurang yang universiti penyelidik 80 lebih peratus pergantungan terhadap kerajaan. Kalau kita lihat universiti di dunia, contoh jiran kita Thammasat University, Yang Berhormat, pergantungan Thammasat University di Thailand hanya 30% kepada kerajaan. Memang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PT, jika Yang Berhormat baca betul-betul, ialah memastikan agar kebergantungan universiti kepada kerajaan itu berkurangan, kerana kalau dia terlalu bergantung kepada kerajaan, ianya tidak sustainable. Sebab itulah perancangan yang bajet negara bawah ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan agar bergantungan. Tapi banyak lagi perkara yang boleh saya akan ulas dalam jawapan bajet nanti, kerana kita lihat universiti banyak aset-aset yang boleh digunakan, konsultansi yang boleh tingkatkan kepada pihak-pihak swasta, dan ini universiti diminta untuk menggunakan kepakaran mereka untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka untuk membiayai kos-kos universiti. Ya, saya jemput Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Ketua, soalan saya nombor 6. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Encik Rosli. Soalan ini berkenaan dengan imunisasi bayi dan juga dan gerakan anti vaksin di kalangan masyarakat kita. Tuan Ketua, pemantauan di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati terdapat segelintir ibu bapa yang menolak vaksinasi untuk anak-anak mereka. Data dari klinik kesihatan menunjukkan bilangan kes-kes yang menolak vaksin di kalangan ibu bapa meningkat dari 470 kes pada 2013 kepada 1292 kes pada tahun 2014, dan tahun ini sehingga bulan 5 dah meningkat kepada 1054 kes. Walaupun Tuan Ketua, data ini adalah hanya sebahagian dari data yang dikumpul dari klinik-klinik kesihatan sahaja. Tuan Ketua, berdasarkan pemantauan melalui social media, didapati wujudnya fenomena gerakan anti-vaksin yang secara terang-terang menolak vaksinasi. Antara hujah-hujah mereka ialah satu, status halal sesuatu vaksin
bagi yang beragama Islam. Yang kedua, amalan perubatan homeopati dan tradisional yang dipercayai boleh selamat dan lebih selamat dan berkesan. Yang ketiga, vaksin mengandungi bahan-bahan berbahaya dan boleh mengancam kesihatan dan nyawa. Yang keempat, risau kesan sampingan anti-vaksin. Yang kelima, tiada lagi berlakunya penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksinasi. Seterusnya, program imunisasi yang dijalankan oleh kerajaan bertujuan untuk melemahkan umat Islam. Ini antara yang sebab-sebab mereka menolak vaksin. Vaksin mengandungi bahan-bahan haram dan membahayakan yang boleh mengancam kesihatan dan nyawa manusia. Dan juga pengaruh sosial media tentang keburukan vaksin. Betul-betul mengenai tren kejadian penyakit cegahan vaksin di Malaysia, terdapat peningkatan kes dalam tempoh 3 hingga 5 tahun kebelakangan ini. Bilangan kes measles contohnya meningkat dari 275 kes pada tahun 2014 kepada 579 kes hingga September tahun ini. Penyakit pertussis ataupun batuk kokol atau juga pernah disebut sebagai batuk anjing pula bertambah dari 497 kes pada 2014 kepada 655 kes sehingga sekarang pada tahun ini. Bilangan kes tetanus ataupun kancing gigi juga meningkat hampir 2 kali ganda daripada 12 kes pada 2014 kepada 22 kes hingga September 2015. Namun begitu betul-betul tren peningkatan ini bukanlah hanya disebabkan faktor gerakan anti vaksin. Banyak faktor yang saling berkait menyebabkan situasi ini berlaku, seperti kurang kefahaman kaedah mencegah penularan penyakit di kalangan masyarakat, kelewatan mendapatkan rawatan, kelemahan dalam aspek pengurusan kes dan kontak, serta peningkatan kedatangan warga asing yang tidak diketahui status vaksinasi mereka. Betul-betul. Ya, ulangan. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya faham Kementerian Kesihatan menyediakan kemudahan 10 jenis imunisasi secara percuma untuk melindungi anak-anak daripada jangkitan penyakit. Soalan taman saya, mungkinkah mereka menolak imunisasi ini kerana kesan sampingan tadi yang Menteri sebut, dan mereka juga mungkin faham sekiranya anak-anak diberi susu ibu selama 2 tahun sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 juga digalakkan oleh kementerian, maka anak-anak ini mungkin sudah cukup membentuk antibodi bagi melawan penyakit. Dan saya juga puas hatilah mendengar kesan atau risiko penyakit kepada anak-anak sekiranya mereka menolak vaksin ini, iaitu dari segi penyakit measles, kancing gigi dan sebagainya. Tapi bagaimana nak mengajak mereka ataupun mengatasi masalah yang mereka hadapi sekarang? Terima kasih. Betul, seperti yang saya sebut tadi, memang ada kesan. Kita lihat tadi saya ada bagi perangkaan bahawa ada peningkatan kes-kes yang boleh dicegah kalau kita bagi vaccination. Memang kerajaan sediakan immunization kepada 12 hingga 13 kali kes penyakit-penyakit yang boleh kita mencegah melalui vaccination daripada masa lahir sehingga umur 15 tahun. Betul. Banyaklah kita lihat perangkaan ini, yang perangkaan saya tak tahu nak perangkaan yang ada betul, contohnya measles penyakit campak kecil ini. Ada 3 kategori yang kita lihat. Kita ambil semua sekali. 1/3 adalah mereka yang kena tapi belum sempat mendapat immunization, dia dah kena penyakit measles. Yang kedua, kumpulan yang 1/3 atau 1/3 daripada mereka yang dapat measles ni kerana dapat vaksin tapi kena juga measles tapi tak serius, tak begitu serius, tak teruk sangat. Tapi ada 1/3 lagi yang langsung tak ambil vaksin ni kena penyakit measles. Maknanya kalau campur yang tadi yang belum dapat dengan yang tak mau, memang sengaja tak mau ambil, mana 2/3 dari kes measles ni adalah akibat daripada tidak ambil vaksin, tidak ambil vaccination measles. Betul. Mana
memang kesannya ada. Dan kita lihat pergerakan ni yang paling ramai di Kedah, bukan di Selangor, di Kedah, yang paling ramai yang menolak vaksin saya sebab tadi lah, ya. Jadi dalam hal ini betul memang pihak kerajaan, pihak kementerian memang kita berkempen, sentiasa berkempen sama ada secara individu ataupun secara kumpulan bercerita tentang kelebihan immunization. Dan tak betul kalau dikatakan vaksin ni ada gizi, tak betul. Sebab kita check semua sekali, vaksin yang kita bagi oleh kementerian yang bagi ni memang tak ada langsung DNA gizi, tak ada. Jadi jangan kita was-was, ya. Cuma yang ada ni rotavirus yang kita guna untuk AGE, penyakit cirit-birit ni, yang tu memang ada. Yang tu memang kita tak galakkan, kita tak bagi oleh KK, kesihatan kita memang tak bagi. Yang bagi yang tak ada langsung DNA gizi ni, betul. Jadi jangan bimbang bab Islam tak Islam ni, jangan bimbang, ya. Memang kita pun faham lah. Saya pun Perdana Menteri beragama Islam juga, saya tahu. Jadi ini tak boleh bagi. Jadi bila timbul masalah nak melemahkan masyarakat Islam dengan cara vaksin ini. Dan ini mungkin mereka ni terbaca buku Jerry Gray ni, seorang Amerika yang mualaf, dia ni bekas tentera, dia tulis tentang perkara ni. Jadi ini semua tak betul, tuan-tuan. Terima kasih. Ya, sekejap. Terima kasih, Tuan Ketua. Kita tahu telah sedia maklum kebanyakan imunisasi ni menimbulkan kesan sampingan yang ringan kepada kanak-kanak, tapi ia tidaklah memberikan kesan yang kuat. Cuma saya nak minta pandangan daripada pihak kementerian sendiri, apakah peranan pegawai penerangan kesihatan dalam memberikan kefahaman kepada isu berkepentingan penerimaan vaksin ini bagi mengelakkan penyakit-penyakit berjangkit seperti yang kita tahu, TB, hepatitis B, rubella dan lain-lain. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Betul, memang ini kerja kita, ada prevention, mencegah. Bila kita menyampaikan maklumat, message kepada rakyat kita tentang masalah penyakit-penyakit yang boleh dicegah, penyakit yang tak berjangkit, penyakit yang berjangkit, ya. Memang kita buat, saya sebut tadi, kita buat secara individu ataupun berkelompok, dan insyaAllah pada mulai tahun hadapan kita akan pergi lebih agresif, pergi ke televisyen dan sebagainya, dan peruntukan pun kita sediakan untuk kita buat bahan melalui TV, betul-betul. Supaya rakyat kita faham dan aware dengan izin tentang penyakit-penyakit yang mereka boleh elakkan, betul-betul. Ya, saya jemput Datuk Abdul Aziz bin Haji Sheikh Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam kulim Anda baru, aman bersih ceria. Warga belia generasi harapan, pembenteng negara, pewaris bangsa. Kepada Menteri pohon jawapan. Nombor 7 soalan saya. Ya, oleh kerana Yang Menteri belia dan sukan ada urusan bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya jemput Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri daripada Arau untuk menjawab soalan. Sila. Orang muda. Datuk Yang Dipertua yang dikasihi, untuk maklumat Yang Berhormat, program Parlimen Belia Malaysia telah menarik penglibatan golongan belia dalam menganalisa isu-isu semasa selaras dengan trend kehendak dan juga keperluan belia masa kini. Melalui ketiga-tiga sidang yang telah berlangsung, peserta program Parlimen Belia Malaysia semakin bijak memilih usul untuk dibawa, semakin petah dalam berbahas dan semakin serius dalam memastikan kejayaan usul-usul yang dibawa. Beberapa usul yang melibatkan isu-isu masa kini telah dibahaskan dan dirumuskan dalam persidangan Parlimen Belia Malaysia, dan semua usul-usul ini telah dibawa ke peringkat mesyuarat Jemaah Menteri. Antara usul-usul yang mendapat sambutan hangat belia melalui saluran media sosial adalah mengawal selia pengedaran, penjualan dan penghasilan rokok elektronik, vape. Vape ni macam jurubu mulut, menambah baik sistem pengurusan kewangan dan juga dana politik, rundingan Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA, dan penubuhan Dewan Belia ASEAN Youth Hall. Program ini juga memberi impak kepada peningkatan kualiti belia,
khususnya dalam memahami sistem pentadbiran negara dengan memberi pendedahan bagaimana sesuatu dasar dibuat dan bagaimana undang-undang digubal. Sekian, terima kasih. Ya, Tulen Bandar Baru. Boleh tanya soalan kepada Menteri Belia Baru ni? Sila. Terima kasih Menteri Pak Sanggup. Apapun saya ucapkan terima kasih di atas jawapan. Cuma soalan saya ni ialah semua usul-usul tu selepas dibincangkan, dibahaskan, apa jadi dengan usul-usul tu? Adakah kerajaan ada ambil tindakan terhadap usul-usul yang telah pun dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk yang betul, Pak Sanggup tu maknanya macam maaf lah kepada orang buta, orang sebut lah lebih kurang macam tu tu tak betul tu guna pada saya tak mungkin tak akan jadi buta. Kalau dapat kat saya ambil kat saya, tak bagi kat orang dah. Jadi orang nak kena tarik balik perkataan Pak Sanggup. Saya faham Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, semua sekali keputusan perbincangan kerajaan mengambil perhatian serius. Kita bila kita tubuhkan parlimen belia, mereka serius, kita pun serius. Jadi perkara ini telah dibawa untuk dibincang di peringkat kabinet, dan sekiranya apa-apa keputusan yang telah dibuat akan disalurkan kepada kementerian-kementerian untuk tindakan selanjutnya. Contohnya macam rokok elektronik, vape. Jadi vape ni saya tak tahu nak guna bahasanya, tapi yang saya nampak bila isap rokok ni menyedut benda tu, dia akan mengeluarkan asap luar biasa. Jadi saya hanya memanggil mereka ni pasukan jerubu lah, sebab mereka mengeluarkan asap luar biasa. Mungkin Yang Berhormat pernah cuba. Jadi yang ini telah diambil tindakan. Kemudian berhubung dengan pengurusan keuangan dan dana politik, ini juga dibincangkan dan masih lagi di peringkat perbincangan. Berhubung dengan TPPA, Yang Berhormat sedia maklum, Yang Berhormat Perdana Menteri telah maklumkan ianya akan dibawa untuk dibincang di Parlimen, dan Parlimen akan buat keputusan. Kalau Parlimen bersetuju, akan berlaku, dan kalau tidak bersetuju maka sudah pasti tidak berlaku. Berhubung dengan Dewan Belia ASEAN, sekarang ni kita ada, untuk politik ni kita ada pertubuhan politik, parti-parti politik Asia yang dipanggil ICAP. ICAP ni terdiri daripada semua parti politik. Contohnya macam di Malaysia, semua parti politik boleh menganggotai ICAP. Barisan Nasional, PAS, DAP, PKR, dan juga komponen parti Barisan Nasional, MCA, MIC, dan juga parti PBS dan PBB. Jadi semua ni mereka boleh menganggotai ICAP. Dalam ICAP ni dia ada pula sayap-sayapnya. Dia ada sayap youth, kemudian dia ada sayap emergency, dan dia ada juga sayap media sosial. Untuk youth ni, oleh kerana kita belum lagi dapat pengganti, maka yang Presiden sekarang ni masih memegang jawatan Presiden, mungkin akan diserahkan dalam mesyuarat di Kuala Lumpur pada tahun hadapan kepada mana-mana mereka yang berminat untuk menyertai ASEAN Youth ataupun ICAP ASEAN Youth. Jadi mereka boleh menyertai dan menjadi presiden baru. Presiden sekarang ialah Ahli Parlimen Arab. Kemudian berhubung dengan emergency juga, unit emergency dalam ICAP juga dilantik Malaysia menjadi presiden, dan media sosial juga Malaysia jadi presiden, dan presiden pula orang yang sama jadi presiden untuk ketiga-tiga sayap, oleh kerana kertas kerja ini dibawa oleh Malaysia. Jadi ini sampai masanya kita akan bagi tawaran kepada sahabat saya Menteri untuk mengambil ASEAN Youth Hall ni. Sekarang ni banyak negara berminat, banyak juga parti politik berminat. Macam bila kita nak pilih mana-mana pihak, semua parti kena bersetuju. Sekarang ni saya dalam Standing Committee Asia, masa-masa hadir itu yang hadir ialah PBB dan juga PAS hadir, dan PBB dan PAS bersetuju saya untuk bertanding. Jadi saya pun bertanding dan saya menang. Sekarang menang sampai sekarang, dan sekali menang dalam ASEAN Youth
ICAP ni susah nak keluar. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan negara. Jadi negara tu melihat siapa yang paling aktif, kita terus megangnya. Jadi hampir semua apa yang dibincangkan di peringkat belia ini, dia ambil tindakan yang serius oleh pihak kerajaan. Cuma saya nak beritahu Datuk yang betul, mereka ni bila mereka berbincang cukup hebat. Saya fikirkan seolah mereka sudah ahli parlimen. Terima kasih. Dah baiklah Yang Berhormat, selesai sudah sesi-sesi pertanyaan bagi jawab lisan.